Perdana Menteri menghadap agung. $710 kes baru COVID-19 dan 10 kematian hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin siang tadi mempengerusikan mesyuarat khas Jemaah Menteri di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Difahamkan mesyuarat khas tersebut membincangkan situasi terkini penularan COVID-19. Selain itu, mesyuarat turut memfokuskan kepada usaha mengekang wabak berkenaan. Media difahamkan mesyuarat turut membincangkan usaha kerajaan merangka strategi pemulihan dalam membantu Sabah yang terjejas akibat COVID-19. Selain kenderaan menteri, turut kelihatan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Kenderaan yang membawa menteri mula beredar jam 12.45 tengah hari. Mereka bagaimanapun enggan mengulas hasil mesyuarat. Selesai mempengerusikan mesyuarat khas Kabinet di Putrajaya, Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Kuantan. Mengikut wartawan Fazli Ahmad, kenderaan yang membawa Perdana Menteri tiba di pintu masuk Istana Abdul Aziz pada kira-kira jam 4.40 petang tadi. Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Afendi Buang antara yang dilihat berada dalam konvoi yang mengekori Perdana Menteri ketika memasuki istana. Sebelum ini, Al-Sultan Abdullah menitahkan semua ahli politik supaya mengutamakan kepentingan rakyat yang sedang berdepan pelbagai kesulitan akibat penularan pandemik COVID-19. Titah baginda ahli politik perlu bermuhasabah agar negara tidak sekali lagi diheret ke kancah politik tidak menentu ketika semua masih berdepan pelbagai masalah dan masa depan yang sukar akibat COVID-19. Dalam titah itu, baginda turut mengingatkan ahli politik supaya tidak mengakhiri perbezaan dengan permusuhan. Sebaliknya, mengutamakan perundingan dan proses perundangan yang termaktub dalam perlembagaan. Lebih 4,000 penduduk di Taman Harmoni Sandakan Sabah mula menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Tempoh PKPD adalah selama 14 hari berakhir 5 November depan. Pelaksanaan perintah itu membabitkan 870 unit rumah dengan kawalan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan dibantu oleh anggota rela. Pihak berkuasa turut meminta semua penghuni memberi kerjasama dan mematuhi sepenuhnya peraturan dan langkah-langkah yang ditetapkan. Saringan secara bersasar akan dilakukan Jabatan Kesihatan kepada semua penduduk yang terlibat. Bekalan makanan akan diagihkan oleh Kerajaan Negeri Sabah yang dikoordinasikan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Cemas apabila asrama sekolah menengah Citizen di Sibu, Sarawak terbakar. Ketika kebakaran, 20 penghuni berada di dalam asrama 2 tingkat berkenaan. Semua penghuni sempat keluar menyelamatkan diri dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak, pihaknya menerima laporan pada jam 7.40 pagi. Seramai 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sentral Sibu terbabit dalam operasi memadam. Tingkat atas bangunan dihuni seorang guru bersama 2 anaknya dan 8 pelajar lelaki serta 9 pelajar perempuan. Manakala tingkat bawah dijadikan Dewan Makan. Api dapat dipadamkan sepenuhnya pada jam 9.40 pagi. Punca kebakaran dalam siasatan. Lebih 11.5 kilogram dadah jenis heroin dan syabu dirampas polis. Hasil penahanan 4 lelaki di Langkawi. 11 kilogram dadah itu adalah jenis heroin dan ditemui dalam sebuah guni yang ditanam di tanah pekarangan rumah salah seorang suspek. Ketua Polis Kedah Datuk Ahsanuddin Hassan berkata, suspek berusia antara 24 hingga 53 tahun ditahan dalam 4 serbuan berasingan di sekitar pulau berkenaan. Kesemua dadah dipercayai untuk diedarkan di sekitar Langkawi. Nilai dadah yang dirampas dianggarkan lebih RM590,000.
3 daripada suspek disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala seorang lagi bawah Seksyen 12-2 Akta sama. Hari ini, bekas setiausaha politik kepada bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu didakwa lagi di Mahkamah Session Shah Alam atas 2 pertuduhan, iaitu menerima suapan RM130,000 daripada sebuah syarikat kontraktor tahun lalu. Muhammad Azhar Cik Mat Dali, 49 tahun, mengaku tidak bersalah. Muhammad Azhar, 49 tahun, membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rofiah Muhammad. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Azhar didakwa menerima RM50,000 daripada pengarah urusan Aksa Solution Sdn Berhad sebagai upah membantu syarikat FEHM NTT Sdn Berhad menjadi rakan strategik dan kontraktor selenggara Kementerian Pertahanan. Perbuatan itu dilakukan dalam kenderaannya di lorong VIP KLIA Sepang pada Ogos tahun lalu. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa menerima RM80,000 daripada individu sama melalui pengarah syarikat Aikara Resources bagi tujuan sama. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Kota Damansara hujung tahun lalu. Tertuduh dibenar ikat jamin RM15,000. 27 November depan ditetapkan untuk pengurusan kes. Bertemu kembali. Goldman Sachs Singapore Private Limited GSSP akan membayar $61 juta Amerika kepada kerajaan Malaysia atas peranannya dalam penawaran bond One Malaysia Development Berhad 1MDB. Ini dinyatakan dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Komersial CAD, Penguasa Keuangan Singapura dan Jabatan Peguam Negara Republik itu. Bayaran akan dilunaskan dan atau dikreditkan menurut perjanjian pendakwaan tertunda DPA. Serentak itu, GSSP akan turut membayar sebanyak $122 juta Amerika kepada kerajaan Singapura. Jumlah itu mewakili bahagian yang diperoleh GSSP daripada tawaran bond 1MDB dan adalah selaras dengan perjanjian yang dimeterai antara syarikat induknya Goldman Sachs Group Incorporated dengan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Semalam, Suruhanjaya Sekuriti dan Niaga Hadapan SFC Hong Kong mengumumkan bahawa mereka telah mendenda Goldman Sachs Asia sebanyak $350 juta Amerika kerana kealpaannya dalam pelbagai kawalan yang menyumbang kepada penyalahgunaan sebahagian dana yang diperoleh dalam tawaran bond 1MDB. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Open berkata beliau akan mempertimbangkan faktor keselamatan dan kesihatan awam sebelum mengadakan pilihan raya negeri. Katanya keputusan untuk membubarkan DUN akan dilakukan selepas pihaknya mendapatkan nasihat pakar dan Kementerian Kesihatan. I mean, we are not crazy for power. What is important is, you must have the government that has the mandate not only to manage COVID, to manage the country, economy. So, which is important? We are still weighing both. But the question is, what are we going to end? Beliau berkata demikian pada sidang media bantuan khas Sarawakku Sayang 4.0 di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Ujarnya isu mandat baru tidak mudah kerana tiada jaminan pandemik COVID-19 akan berakhir dalam tempoh terdekat. Perkara itu antara yang diteliti kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS menjelang tempoh DUN berakhir pada April depan. Sarawak katanya mempunyai tempoh 60 hari iaitu sehingga Jun sebelum pembubaran berlaku secara automatik. Datang sekolah awal pagi dan pulang lewat. Itu pengorbanan warga pendidik menggalas amanah memastikan prosedur operasi standard SOP norma baru diamalkan sepenuhnya di sekolah sekaligus memastikan sekolah terus menjadi zon selamat dan bebas penularan COVID-19.
Tinjauan di dua buah sekolah di Seremban mendapati pihak pengurusan sekolah mengambil pendekatan terbaik bagi memastikan pematuhan ke atas pelaksanaan SOP ditetapkan kerajaan bagi mencegah penularan pandemik COVID-19. Sekolah itu ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Puteri Seremban dan SMK King George V. Persatuan Ibu Bapa dan gurunya mengesahkan bahawa pembudayaan norma baru kini turut dijadikan amalan dalam kehidupan harian anak-anak di rumah. Antaranya menggunakan pelitup muka, membasuh tangan dan penjagaan jarak sosial. Di SMK Perempuan Methodist Raub Pahang, satu lagi contoh sekolah yang mengamalkan SOP norma baharu sebagai usaha membendung penularan COVID-19. Bukan sahaja dalam bilik darjah, guru sekolah ini turut tidak membenarkan pelajar ke kantin. Sebaliknya, guru dan pekerja kantin mengambil tempahan dan mengagihkan makanan di bilik darjah dan mereka turut makan bersama guru dalam bilik darjah pada waktu rehat. SOP ketat juga diamalkan di perpustakaan. Kalau untuk penggunaan library ni sepatutnya ibu bapa tak perlu takut sebab sekali penggunaan kita akan hadkan, penjarakan tu pun kita ada, and then setiap kali buku yang digunakan pun kita akan asingkan, isolated di sana supaya kita boleh sanitize. Dalam bilik darjah, amalan SOP ditetapkan sentiasa dititik beratkan dan faktor itu menyebabkan pelajar selesa sepanjang sesi pembelajaran dan waris pula yakin anak masing-masing selamat di sekolah. Alhamdulillah, ibu bapa saya juga confident nak hantar saya pergi sekolah apa semua. Diorang tak risau sama ada berlaku jangkitan kerana di sekolah kami mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Mengikut SOP itu, pegawai pejabat pendidikan daerah akan melakukan pemantauan di setiap sekolah bagi memastikan semua guru mematuhi SOP ditetapkan, dilaksanakan sebaik pagar sekolah dibuka sehingga tamat sesi persekolahan. Antarabangsa, Mufti Damsyik Muhammad Adnan Afiuni dilaporkan meninggal dunia dalam serangan bom di Kudus Raya. Pemergian tokoh ulama itu disahkan oleh Kementerian Agama Syria yang menyifatkan ia satu kehilangan besar. Allahyarham Muhammad Adnan meninggal dunia selepas bom yang diletakkan pada keretanya meletup. Pada awalnya, Muhammad Adnan dilaporkan mengalami kecederaan, namun tidak lama kemudian beliau dikhabarkan sudah meninggal dunia. Allahyarham mempunyai hubungan rapat dengan Presiden Syria Bashar al-Assad. Dilahirkan di Damsyik, Allahyarham jawat jawatan Mufti Damsyik pada tahun 2013. Ulama yang berusia 66 tahun terbabit telah memainkan peranan penting dalam rundingan damai dengan kumpulan pejuang yang memberontak di pinggir Damsyik. Berikutan peningkatan kes COVID-19 yang mendadak, pihak berkuasa Itali menguatkuasakan perintah berkurung di Milan. Kes paling tinggi direkodkan di Lombardy. Perintah berkurung berkuat kuasa bermula jam 11 malam hingga 5 pagi. Langkah itu diambil bagi memastikan orang ramai tidak lagi keluar tanpa urusan penting, terutama ke kelab malam atau bar. Selain Milan, beberapa kawasan lain seperti Campania dan Lazio mungkin akan turut dikenakan perintah berkurung. Di Itali, kematian akibat COVID-19 meningkat kepada 36,968. Kes terbaru dalam tempoh sehari pula mencecah 16,000 dan jumlah itu amat membimbangkan. Turut mengambil langkah sama adalah Greece. Perdana Menterinya Kyriakos Mitsotakis memaklumkan Athens akan dikenakan perintah berkurung bermula jam 12.30 tengah malam sehingga 5 pagi. Bagaimanapun pengecualian diberikan kepada pekerja shift malam. Penduduk diminta mematuhi SOP seperti memakai pelitup muka di tempat awam. Kemungkinan besar beberapa wilayah lain juga akan dikenakan perintah berkurung bagi membendung penularan COVID-19. Semalam, Greece melaporkan 882 kes baru COVID-19 dan 15 kematian. Di Perancis, perintah berkurung yang dikuatkuasakan di 8 wilayah termasuk Paris bermula minggu lalu diperluaskan susulan gelombang kedua COVID-19. Kini 38 wilayah di negara itu dikenakan perintah berkurung selama 6 minggu. Penduduk tidak dibenarkan keluar bermula jam 9 malam hingga 6 pagi kecuali atas alasan tertentu. Jika ingkar, mereka akan dikenakan tindakan tegas.
Perancis mencatatkan lebih 41,600 kes baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam. Perdana Menteri Perancis Jean Castex melahirkan kebimbangan terhadap peningkatan kes sejak beberapa hari lalu. Ketua Jurulatih bawah 19 tahun kebangsaan Brad Meloni teruja dengan laporan Luqman Hakim disenaraikan dalam skuad utama Kevin Kotrich. Menurut Meloni, Luqman sememangnya layak diberi peluang berdasarkan kemampuan dan semangatnya sepanjang 2 bulan berada di Belgium. Perkembangan terkini mengenai Luqman juga memberi petanda positif skuad bawah 19 tahun kebangsaan menjelang kejuaraan AFC di Uzbekistan. Kejohanan yang sepatutnya berlangsung dari 14 hingga 31 Oktober 2020 itu kini ditunda ke Februari tahun depan dan Meloni merancang untuk memanggil 30 pemain ke kem latihan pusat November ini. Jika perancangan itu berjalan lancar, skuad bawah 19 juga akan menyertai beberapa kejohanan jemputan antaranya di Paris. Bola sepak Liga Eropah permulaan yang baik buat Arsenal apabila berjaya menewaskan klub Austria Rapid Vienna. Beraksi di tempat lawan, Arsenal bagaimanapun tidak berdepan laluan mudah apabila ketinggalan 0-1 menerusi jaringan tersiar Chase Fountas pada minit ke-51. Namun pasukan bimbingan Mikel Arteta tidak berputus asa. Sebaliknya berjaya merakam 2 gol dalam tempoh 4 minit. Bermula dengan jaringan penyamaan dari pemain pertahanan David Luiz minit ke-70. Kemudian giliran pemain gantian Pierre-Emerick Aubameyang meledak gol kemenangan pada minit ke-74 sekaligus membawa Arsenal menerajui kumpulan B berkongsi 3 mata dengan pasukan dari Norway Molde yang terdahulu menang ke atas Dundalk 2-1.